أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Malam ni kitab Faridatul Faraid kan? Ini kitab Faridatul Faraid. InsyaAllah muka surah berapa. Diharapkan hadirin hadirat sihat wal-afiyah. Sama-sama kita mengikhlaskan hati kita. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita semua manfaat dan keberkatan hadir di dalam majlis ilmu. Allahumma amin. Muka surat apa? 19. Kitab edisi Rumi muka surat 19. Kitab Faridatul Faraid. Ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin. Kata musannif ketiga yakni daripada 13 sifat. Jadi yang ketiga daripada 13. Sebab dalam ni mengikut perjalanan ulama yang mengatakan wajib di atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf mengetahui secara tafsil, mengetahui secara terperinci huraian serta dalil-dalil sebanyak 13 sifat di atas qaul yang rajih. Tapi bukan bermaksud kita beriktikad Allah memiliki hanya 13 sifat. Kita tak beriktikad Allah Ta'ala ada 13 sifat saja. Dah. Yang 13 ni yang tak boleh tidak kena ambil tahu sebagai dasar, sebagai asas nak menjaga akidah. Bukan kita belajar sifat 20, kita belajar sifat 13 ni kita kata Tuhan ada 20 sifat je. Bukan. Kalau orang anggap macam tu salah lah. Nah, ya. Macam orang belajar sifir. Jajah apa sifir 12 je. Padahal sifir bukan 12 je. Kita tak kata sifir dan dunia ni sampai sifir 12 je.
Dah. CP12 tu setidak-tidaklah kena tahu. Untuk nak mudahkan kita mengira. Paling tidak kena tahu CP1 sampai CP12. Bukan kita kata dalam dunia ni ilmu mengira, ilmu kira CP ada 12 je. Tu sampai CP12 dah. Betul? Jadi yang 12 ni tak boleh tidak, mesti kena hafalkan kata dia. Baru mudah nak jawab soalan kira. Ni kita kata 13, bukan beriktikad Allah ada 13 je sifat dah. Yang 13 ni yang tak boleh tidak, kena belajar, kena faham satu persatu. Dengan tujuan nak menjaga akidah kita, kepercayaan pegangan terhadap Allah. Jangan jadi tersilap, jangan jadi tersalah, jangan jadi keliru. Yang boleh menjadi asbab syirik terhadap Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan puan-puan tak nak belajar sifat 20 ni, tuan-tuan tak belajar sifat 20, tak belajar sifat 13 ni, tapi akidah pegangan kepercayaan dalam hati tuan-tuan terhadap Allah, terhadap perkara gaib, sama betul, tepat, secocok, muafakat dengan apa yang ada dalam Quran. Tak ada keliru langsung dah. Selamat akidah dah. Maka tak wajib dah belajar. Tak wajib dah belajar. Nak belajar apa? Tujuan belajar ni nak bagi faham. Tuan-tuan dah faham dengan tak belajar, direzekikan oleh Allah contoh. Kan? Tak wajib dah belajar. Tapi agak-agak siapa yang tak belajar dia faham? Siapa kat sini yang tak belajar dia faham? Contohlah kita tak payah belajar sifat wujud, tapi kita faham maksud wujud Allah Ta'ala seperti mana yang disebut dalam Quran, yang dikendaki dalam Quran dan hadis. Maksud ada Allah. Dengan tak belajar kita faham, sama macam orang yang belajar, ataupun lebih faham daripada orang yang belajar. Ada. Bila belajar baru macam tu, macam tu. Kenapa tak? Kalau tak belajar tak tahu. Sebab itulah kita ni kena belajar ke mana-mana pun. Bukan kita kata orang tak belajar sifat 20 ni boleh jatuh kafir. Tak belajar sifat 20 kafir. Kalau dia tak belajar akidah dia betul, tak adalah kafir. Tapi kalau dengan tak belajar mensyirikkan Allah, kafir tak? Dah jalan selamat, baik belajar. Sebab pada adat tak belajar lebih keliru lagi. Dengan tak belajar jadi tak faham. Dengan tak belajar kita tak gerti. Dengan tak belajar kita tak pandai. Bila tak gerti, tak pandai, tak faham, inilah nanti akan timbul macam-macam keraguan, kesangsian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah ijma' mengatakan wajib belajar. Dalam 1000 orang, siapa tak belajar tapi boleh faham betul-betul perihal akidah ni? Dalam 1000 orang, berapa orang yang tak dalam 1000 orang yang tak belajar, siapa yang boleh pandai bab akidah? Baik. Dah kita ikutlah perkataan ulama. Dah. Sebab dia orang suruh bukan suruh sesaja tu. Dia orang tak suruh buat benda sia-sia, dia tak suruh buat benda yang mensyirikkan Allah, dia tak suruh kita, tak mengajar kita buat benda-benda yang tak elok. Jadi bila ulama kata belajar, baik dah kita belajar. Ikut kata ulama, selamat insya-Allah. Jadi yang ketiga, yang ketiga. Betul yang ketiga? Yang ketiga daripada 13. Apa dia sifat Allah Ta'ala yang ketiga? Yang ketiga pada sebutan, bukan yang ketiga baharu pada Allah. Cuma nombor 1, 2, 3 tu ulama letak je supaya kita mudah nak faham. Dalam munasabahnya belajar Allah ada dulu. Bila dah faham, dah yakin Allah ada, mudahlah nak faham yang lain lah. Yang lain-lain. Sebab tu dia letak mana-mana belajar sifat 20, sifat 13, letak sifat wujud dulu. Kerana ada munasabahnya, ada sebabnya. Macam belajar sifil lah juga tadi. Boleh je nak belajar sifil 12 dulu. Murid-murid dah tahu satu cikgu nak murid ngapal sifil 12. Mula-mula sekali. Tak ke bengong budak-budak.
CP satu dulu, apa tu makin ringan tak? Kalau tiba-tiba CP 12, bengong kepala kita. Tu semua ada hikmah ni, bukan susun sesaja. Jadi yang ketiga pada sebutan, kalau nak sebut, nak letak sifat bakok ni nombor 1 pun tak ada masalah. Allah Ta'ala wajib kita belajar sifat yang telah dijemaahkan oleh ulama sebanyak 13 ataupun 20. Yang pertama, kaunuhu qadiran, boleh. Yang pertama, sama, boleh, tak ada masalah. Cuma tu nombor nak sebut je, bukan menunjukkan sifat Allah Ta'ala tu ada yang terdahulu, ada yang kemudian. Kerana sifat Allah Ta'ala tu sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang tidak terhitung banyaknya, itu semuanya qadim, lagi azali, sedia kala semuanya. Tak ada yang terdahulu, tak ada yang terkemudian. Iaitu sifat bakok. Bakok ni nama bagi sifat Allah. Bakok tu nama bagi sifat yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Erti bakok dalam bahasa Melayunya sifat kekal. Kalau kita tak tahu bakok pun tak apa, jangan tak tahu yang Allah tu kekal. Sebab bakok tu bahasa orang Arab. Tak ada faedah juga kalau kita tahu Allah bakok tapi tak faham apa erti apa erti bakok. Allah Ta'ala mesti bersifat bakok. Apa dia bakok? Mana aku tahu. Tak ada faedah lah. Tak ada, makna tak boleh ambil lah. Walaupun kita kata Allah bersifat bakok, tapi kita tak tahu, tak faham apa bakok tu, tak ada faedah lah nak guna macam mana kita tak faham. Nampak tak? Bila belajar baru faham bakok, bahasa Arab, bahasa Melayunya sifat Allah Ta'ala yang bermakna Melayu kekal. Oh, kekal. Allah Ta'ala tu bersifat kekal. Baru erti apa yang dimaksudkan Allah Ta'ala tu kekal tu. Dengar orang cakap Allah tu kekal, Allah tu kekal, Allah tu kekal. Lama dah dengar Allah Ta'ala tu kekal tu. Apa maksud Allah tu kekal? Ni yang kita nak kena fahamkan betul-betul, supaya tidak terkeliru dengan kekal, dengan perkataan kekal ataupun dengan sifat kekal yang kita guna pakai untuk makhluk. Kalau tak belajar, siapa yang nak terangkan kepada kita? Macam mana kita nak membezakan di antara kekal makhluk dengan kekal Allah? Kalau tak diterangkan, kalau tak dihuraikan, mustahil kita boleh tahu. Kan? Yang belajar ni pun tak berapa nak faham juga. Yang tak belajar pada adatnya lebih-lebih lagi dah tak faham. Kekal, lama dah kita dengar Allah Ta'ala tu kekal. Apa maksud Allah kekal? Kalau tak belajar, apa maksud Allah tu kekal? Kekal macam mana? Bangunan ni pun kekal juga. Bangunan ni kekal. Apa maksud? Adakah kekal Allah Ta'ala sama serupa dengan kekal bangunan ni tadi? Kalau tak belajar, boleh jadi diangguk. Kalau tak belajar, boleh jadi diangguk. Kekal lah, Allah Ta'ala bersifat kekal. Bangunan kekal, kekal lah, sama pula tu. Sama pula. Kalau dah sama tak syirik. Sebab itulah ulama mengarangkan ilmu tauhid ni sebagai kaedah, kaifiyah yang nak memudahkan kita mengerti dan memahami sifat-sifat Allah dengan lebih jelas, supaya kita tidak terkeliru dalam akidah terhadap Allah. Baik, dan maknanya, maknanya tadi erti. Beza erti dengan makna. Erti itu makna terjemahkan. Kalau kita orang Arab, makna kalau kita orang Arab tak payah terjemah dah lagi. Dah kita orang Melayu, terjemahlah Arab daripada Melayu. So kata erti. Ertinya kekal. Allah Ta'ala wajib, Allah Ta'ala mesti bersifat kekal. Maksudnya, maksud Allah tu kekal apa? Ketiadaan, kesudahan bagi wujud. Maknanya ada Allah tu tak sudah-sudah.
Ada Allah tu tak sudah. Ada dia tak sudah. Tak ada penutup bagi adanya Allah. Tak ada penutup sampai bila-bila. Tak bertemu binasa sampai bila-bila. Tak hilang sampai bila-bila. Tak terima hilang selama-lama. Tak terima pada akal kita binasanya Allah. Ataupun kekal tu dengan makna tidak menerima binasa. Sampai bila tak terima binasa? Selama-lama tak terima. Jadi faham. Oh, itu maksud kekal Allah Ta'ala. Dah kekal bangunan tadi? Kekal bangunan ni dengan makna adanya bangunan ni akan boleh jadi memakan masa yang panjang. Boleh jadi 200 tahun, boleh jadi 1000 tahun. Tapi akhirnya binasa. Dan bangunan ni sendiri menerima binasa. Mana kalau sekarang ni kita nak robohkan pun boleh. Tapi orang kata kekal juga pun bangunan ni. Bangunan ni bangunan kekal. Apa maksud bangunan kekal? Adanya ni memakan masa, bersangkut paut dengan waktu. Memakan masa ataupun bersangkut paut dengan waktu yang panjang. Tapi akhirnya binasa ataupun menerima binasa. Itulah maksud sifat kekal yang ada pada makhluk. Nampak beza tak? Nampak tak beza tadi? Kekal Allah dengan kekal makhluk. Bila dapat beza, selamatlah kita daripada menyengutukan Allah. Daripada dia cakap kekal, samalah kekal. Samalah kekal. Sama. Maknanya syirik. Dah elok ke tak elok belajar sifat 20? Sifat 20 ni nak ngajar orang syirikkan Tuhan ke? Nak ngajar orang supaya jangan terjatuh kepada syirik. Sifat 20 ni kita kena belajar. Sebabnya nak jaga kita daripada terjatuh kepada perkara yang mensyirikkan Allah. Bukan belajar sifat 20 nak suruh orang syirikkan Tuhan. Bukan. Jadi fikirlah, elok belajar ke tak elok belajar? Elok belajar sifat 20 ke elok tak belajar sifat 20? Dengan belajar lebih terang, lebih faham ke dengan tak belajar lebih terang, lebih faham? Kita gunalah kepala otak sendiri. Tak payah fikir pandai-pandai, fikir bodoh-bodoh sudah. Fikir bodoh-bodoh dah lah, tak payah fikir pandai-pandai. Belajar faham ke tak belajar lebih faham? Tak payah nak lawan lah ulama kata wajib belajar. Wajib lah. Tak payah nak belagak pandai pula dah. Kata tak payah belajar sifat 20 ni. Tak belajar pun tak apa. Tak belajar pun tak apa, dia cakap. Sifat 20 ni tak belajar pun tak apa. Kalau tak belajar tak apa. Tak belajar kau faham, kau pandai, kau bijak, tak keliru, tak syirikkan Tuhan, tak apalah. Tapi kalau tak belajar tu terdedah kepada syirik, hukumnya haram. Tak belajar kerana tak ada usaha nak menjaga akidah. Jaga akidah tu hukumnya wajib. Dengan tak pasang jaga kat rumah kita, selamat rumah. Tak payahlah panggil jaga-jaga. Tapi kalau rasa macam tak selamat, baik panggil. Macam tu lah. Dan tu maknanya makna kekal Allah Ta'ala ialah ketiadaan kesudahan bagi wujudnya. Dengan makna adanya Allah tidak terima binasa ataupun tidak binasa selama-lamanya. Itulah maksudnya. Itulah yang dikehendaki dengan kata Allah tu kekal. Jadi bila kita berdoa, wahai Allah, wahai Tuhan yang maha kekal, maksudnya kita faham dah. Waktu kita sebut tu kita faham wahai Allah yang maha kekal. Maksudnya kita faham wahai Allah yang tidak terima binasa selama-lamanya. Barulah. Sebab adanya Allah tak bersangkut paut dengan masa. Ada Allah tu tak ada kena-mengena, tak ada kait mengait dengan waktu. Faham? Faham ke tak faham ni? Ada Allah tak sangkut paut dengan masa. Yang sangkut paut dengan masa ni makhluk. Lama, kejap, tu masa orang panggil.
Sebab tu kita tak boleh kata Allah tu dah lama ada. Sebab tu tak boleh kata Allah dah lama ada. Bila sebut Allah dah lama ada, menunjukkan bersangkut paut dengan masa. Dah tak boleh cakap macam tu, nak cakap lagu mana? Allah Ta'ala tu sedia ada. Dengan makna adanya Allah, tidak ada permulaan bagi adanya. Bukan ada Allah dah lama. Kalau kata Allah ada, Allah dah lama, samalah macam dunia ni. Dah lama ada dah dunia ni. Walaupun sebut dah lama ada, tapi asalnya tiada. Itu maksud dah lama ada. Mujurlah kita ulama duk karang kena ilmu ni. Boleh faham. Syukur kepada Allah. Jadi orang yang belajar sifat 20 ni, dia antara orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala lahirkan, makna wujudkan, hadirkan ulama-ulama yang mengarang ilmu ni. Jadi kita masuk dalam orang yang bersyukur, makna berterima kasih dengan nikmat Allah Ta'ala menjadikan atas dunia ni ada ulama yang duk mengarangkan ilmu. Jadi kita ambil tahu, masuk dalam kata bersyukur dengan nikmat Allah. Tapi bila dah ada ulama siapkan benda macam ni, ilmu ni, kemudian kita sendiri tak faham, tak pandai tentang akidah, lepas tu tak nak belajar pula, tak nak ambil tahu, itu namanya kita tak berterima kasih, namanya tak bersyukur. Alhamdulillah, dengan taufik daripada Allah, nampaklah belajar huduh-huduh. Belajar huduh-huduh. Kan belajar pandai-pandai tak belajar huduh-huduh. Jadilah. Dan maknanya ketiadaan kesudahan bagi wujud. Artinya tiada memutuskan adanya Allah itu oleh Adam. Makna adanya Allah tu tidak diputuskan oleh Adam. Maksudnya oleh tiada. Ada Allah tak bertemu dengan tiada. Maksudnya adanya Allah tu takkan bertemu dengan tiada. Ada Allah takkan berjumpa dengan tiada. Ada kita berjumpa tak dengan tiada? Ada kita akan berjumpa dengan tiada. Ataupun dalam arti kata lain, ada kita ni akan bertemu dengan binasa. Bila-bila masa dia, alam ni akan bertemu dengan kebinasaan. Allah akan binasakan alam. Allah akan binasakan kita. Artinya tiada memutuskan adanya Allah Ta'ala itu oleh Adam. Dan mustahil, apa arti mustahil? Mesti tidak sekali-kali lawannya. Lawan bagi kekal tu tidak sekali-kali bagi Allah. Mana dia lawan? Iaitu fana. Artinya fana, binasa. Jadi binasa pada Allah hukumnya mustahil. Makna perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Binasa Allah Ta'ala mustahil. Binasa kita wajib. Wajib sebab apa? Sebab Allah dah janji. Sebab Allah dah janji. Kalau Allah tak janji, kebinasaan kita ni duduk dalam hukum harus sahaja. Makna akal boleh terima kalau kita tidak dibinasakan oleh Allah. Macam syurga tu. Syurga tu Allah tak kehendak nak binasakan, padahal dia makhluk juga. Padahal dia menerima binasa. Kita pun menerima binasa. Tapi Allah dah janji syurga Allah kekalkan. Kita Allah akan binasakan. Itu artinya binasa. Kita ni akan binasa ataupun menerima binasa. Jadi pada Allah binasa mustahil. Pada kita binasa itu wajib tilik kepada janji Allah. Hukum apa kita dah belajar dulu dalam kitab Misbah. Yang benda-benda yang Allah Ta'ala dah janjikan pasti berlaku dan pasti terjadi. Apa nama hukum? Dah belajar lah. Dah belajar lah. Misbah umur ni 10 kali kata. Faridatul Faraid 20 kali kata. Dia kata bosan Ustaz, isi kitab tu je. Ada juga orang ngajinya tu. Dia kata bosan Ustaz isi kitab ni, gantilah kitab lain.
Nak ganti kitab lain, kau dah faham belum kitab ni? Tu jenis penyakit. Ada anak murid yang tak jaga adab dengan tok guru ni. Tok guru kata, saya cadangkan lepas daripada ni kita baca lagi kitab ni. Gantilah kitab lain ustaz, isi kitab ni aja. Tu anak murid biadab nama ni. Dia nak ngajar tok guru. Ikut tok guru pula. Dia nak baca ni sekali ke. Kau dah faham, kau pergilah ngaji tempat lain. Kau dah bosan ngaji, kau pergilah ngaji tempat lain. Dan ada jenis tok guru, ada jenis anak murid. Lepas tu bila alih kitab lain, adalah satu tempat tau. Bukan cakap saja, tu pengalaman. Kita kata kita ganti kitab ni jugalah habis ni. Ganti kitab lain ustaz, isi kitab ni je. Gantilah kitab lain, bosan lah kitab ni. Bosan sebab dah faham sangat ke bosan tak faham? Apa kita baca kitab lain? Baca kitab lain, melopong gitu. Dah kata hari tu nak ganti. Orang alih-alih ni orang dah faham kalau ngaji, tok guru alih itu sebab dia dah boleh baca yang dulu. Kalau tak boleh baca, tak boleh. Ni ngaji nak banyak kitab ke ngaji nak banyak faham? Ngaji nak banyak faham ke nak banyak kitab? Sebab tu niat kena betul. Dia kata ngaji nak banyak kitab lah. Nanti bila orang tanya, aku 20 buah kitab aku ngaji. Tapi faham sahabu pun tak ada. Itu di antara tipu daya dalam menuntut ilmu. Hati-hatilah. Dia tak nanti banyak kitab, seperti kitab ni adab betul-betul, biar dapat ambil manfaat. Lepas dah lah kalau ni dah nak alih kitab, yang ni tak terti lagi. Macam-macam. Bukan anak murid kat sini, tu dekat tempat lain. Anak murid kat mereka ke mana dulu tak ingat. Kita bosan Ustaz. Lepas tu kita tanya, apa makna ni? Melopong, tak boleh jawab. Dia tala lah balik. Itulah hari tu nak alih sangat. Hari tu nak alih sangat, kata dah bosan. Ni bosan tak dapat ke ni? Bosan dapat, bosan tak dapat. Habis kemudian tu iklan iklan tu jangan memang bukan iklan saja tu. Masuk dalam kata adab menuntut ilmu. Jangan lawan cakap tok guru. Kalau tak berkat ilmu. Ingat senang ke nak jadi murid? Kemudian dan dalil baka Allah Ta'ala itu, mana buktinya? Sebab apa nak kena tahu bukti? Mesti kena tahu bukti. Sebab apa pula? Kalau tak tahu bukti, namanya kita beriman ni namanya iman tiru. Iman tiruan. Macam mana kau boleh dapat jawapan kira-kira tu, dapat jawapan 100 pula? Tiru. Yang seorang lagi macam mana awak boleh dapat jawab 100 tu? Sebab saya faham jalan kira-kira dia. Ni yang saya dapat jawapan 100 ni. Tambah ni, tolak ni, bagi ni, gini. Dapat jawapan 100. Yang seorang ni, kau dapat 100 ni macam mana? Tiru. Tiru mana? Tu, tiru orang sebelah. Samalah macam ni. Mana kau tahu yang Allah Ta'ala tu bersifat kekal? Tiru dulu nenek cakap. Nenek dia cakap. Moyang pun cakap jatuh kat dulu. Moyang cakap Allah Ta'ala tu kekal. Ni lah saya cakap macam tu. Maknanya dia tiru, bukan dia faham. Kita tak nak beriman dengan Allah dengan jalan tiru ni. Sebab tak berapa selamat tiru-tiru ni. Sebab jenis tiru ni ada dua. Satu, tiru yang tetap dengan jawapan yang ditiru. Yang kedua, meniru tapi ternanti-nanti nak ubah jawapan lain. Dan tak biasa pula meniru dulu sekolah. Kan waktu kita tiru ke kawan kita tu, ada kala kalau kawan kita raba, kita tak raba balik. Betul? Tahu raba? Dia padam. Mula dia tulis kita pun juga. Tengok dia raba, dia padam, kita pun padam lah. Dia padam tu lah minit lah tu. Cikgu kata 1 minit lagi nak kutip dah kertas ni. Tengok dia raba, dia padam, kita pun tak lengah raba padam. Ni jenis meniru yang tak tetap hati. Ada jenis meniru tetap hati. Dia tengok orang tu tanda A, dia pun tanda A. Dalam hati dia kata kalau lah minit kau ubah, aku takkan ubah, aku tetap dengan jawapan ni. Dulu abang jenis tiru yang mana dulu?
Tengok keadaan ni. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Macam itulah ni. Walaupun contohnya seorang tu dipercaya yang Allah Ta'ala tu ada, dengan sebab meniru pegangan datuk nenek moyang dia, dalam hatinya nanti-nanti tertunggu-tunggu, tengok keadaan akan datang. Kalau tak kena cara, boleh jadi nak ubah yang lain pula. Walaupun sekarang dia yakin Allah Ta'ala tu kekal, sekarang dia yakin Allah Ta'ala, tapi dalam hati dia ada perasaan tertunggu-tunggu, ternanti-nanti, boleh jadi satu masa besok kalau tak kena gaya nak ubah. Tapi sekarang tak ubah lagi. Hati tu tertunggu-tunggu nak ubah. Dia kata kalau moyang dia ubah, aku akan ubah. Faham tak tu? Yang ni kalau jenis meniru macam ni, kata ulama tidak sah imannya. Walaupun sekarang dia percaya Allah ada, Muhammad Rasul, tak sah sebab apa? Sebab tidak jazam di dalam hatinya, tak jazam, tak mati, hatinya tak putus tu. Tak putus dengan mana? Nanti-nanti andai kata orang tu ubah, dia pun kalau dia meniru tapi dia jazam, dia yakin dalam hatinya kalau orang lain ubah, kalau orang yang dia tiru datuk nenek moyang dia, mak bapak dia tiru kepada kepercayaan lain, dia tetap percaya Allah Tuhan, Muhammad Rasul, dia tak akan ubahlah sampai bila-bila. Kata ulama, kalau jenis tiru yang macam tu, so iman dia. Tapi yang terbaik, janganlah niru. Yang terbaik, biarlah kita beriman dengan sebab kita faham dan sebab kita tahu bukti. Aku percaya Allah tu ada, buktinya begini. Sebab ada bukti. Aku percaya Allah tu ada bukti. Aku percaya Allah Ta'ala tu kekal, tak binasa, ada bukti. Aku percaya Allah Ta'ala tu sedia ada, bukan baharu, ada buktinya. Itulah yang terbaik. Ni dalam kitab ni semua dah ada. Ulama dah siapkan dah bukti-bukti, nak suruh kita belajar je. Dah hibuh dalam pinggan dah, nasi dah cedok, lauk dah cedok, suap sendirilah. Pun bukan suap sendiri, tok guru tolong suap, ngangah pun tak mau pula dah. Ulama dah siapkan dah bulan pinggan, tok guru datang nak suap. Oh, sombong paling muka empat lain. Itulah ibaratnya orang tak nak pula belajar. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Takkan nak suruh tok guru kunyahkan pula. Bukalah mulut, kunyah telan. Ni tak mau. Ada juga je dia macam tak mau. Lepas tu lapar. Faham tak faham maksud tu? Kemudian katanya Musa ni lagi pakak-pakak ngangah lah tok guru suap tu. Lepas tu kunyah lah perlahan tak. Kunyah perlahan, telan sedikit. Jangan telan sekali. Cekik nanti. Telan sedikit. Telan sedikit. InsyaAllah. Allah. Kemudian mana tadi kata Musannif tadi? Jadi fana ni, dan dalil bagi kekal Allah Ta'ala itu ialah mana? Bahawasanya jika bila sebut bahawasanya jika ada ia, ni dalil yang bangsa akal namanya. Dalil akli namanya. Bukti yang bangsa fikir. Jadi kita mengatakan Allah Ta'ala tu mesti kekal, tak binasa. Mana kita tahu? Mana buktinya? Buktinya kita fikir dengan akal yang waras. Fikir dengan akal yang waras. Fikir macam mana? Jika ada ia Allah binasa, kita fikir dengan akal. Kalaulah Tuhan tu binasa, akal yang waras fikir, kalaulah Tuhan tu binasa, nescaya adalah Tuhan tu bersifat baharu. Maka kita fikir macam itulah. Kalau Tuhan binasa, makna dia dah termasuk di dalam sebahagian benda yang baharu. Macam kita ni. Sebab kita ni binasa. Dah kalau Allah pun binasa, makna dia masuklah dalam kumpulan kita juga, betul? Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan harus tiadanya. Tiap-tiap benda yang baru, tiap-tiap benda baru, dia harus ada dan harus tiada. Jadi kalau Allah Ta'ala tu dikatakan baharu, maknanya Allah Ta'ala tu harus ada dan harus tiada. Ada Allah pun boleh, tak ada pun tak ada masalah. Na'udzubillah min dzalik. Itu maksudnya harus.
Ada Allah pun akal, ada Tuhan pun boleh, tak ada Tuhan pun boleh. Itu maksud harus. Ada pun hakikatnya nafsul amri, adanya Tuhan ni wajib, bukan harus. Ada Allah wajib, makna mesti. Belajar akidah, belajar betul-betul, bukan belajar nak dengar-dengar macam tengok TV, tuan-tuan. So dengar, so faham, pacak dalam hati. Bukan dengar macam tu sama macam tengok cerita Hindustan lah. Dengar, pacak elok-elok dalam hati. Makna pacak dalam hati. Allah ada sedia kala. Allah tu wajib ada, Tuhan ni mesti ada. Bukan kata Allah tu, Tuhan tu ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, mana-mana boleh. Kalau macam tu, rosaklah akidah. Faham? Jadi ada Allah tu wajib, bukan harus. Jadi dalil akalnya, kita fikir kalaulah Allah baharu, maknanya Allah Ta'ala tu terima binasa. Kerana apa? Tiap-tiap yang harus tu, tiap-tiap yang harus ada dan harus tiada itu, hukumnya baharu. Dan baharu Allah Ta'ala itu, apa erti baharu? Apa erti baharu? Apa erti baharu? Ni dah ahli kitab dah ni. Kan turun balik kan habis berapa menit juga. Baharu tu maksudnya apa? Ada permulaan. Tak ada dah anak murid paling bijak sekali ni dah dia kat surau Taman Desa Bayu Kuala Sungai Baru. Tak sempat khatam, pandai dah, masya-Allah, tabarakallah. Baharu tu maknanya tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan. Barulah kita ada permulaan, alam ni ada permulaan. Kerana asalnya tiada, kemudian muncul jadi ada. Maknanya ada permulaan. Surau ni ada permulaan. Dulu tak ada surau ni. Kemudian bila lepas dibina, baru ada surau. Maknanya baharu. Jadi kalau Allah Ta'ala tu baharu, makna Allah Ta'ala ada permulaan. Jadi akal kita menghukumkan baharu Allah Ta'ala itu mustahil. Mesti tidak sekali-kali, tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Sebab apa pula baharu Allah tu mustahil? Kerana telah sabit. Maksudnya kerana telah sungguh pada akidah kita ataupun pada nafsul amri kidamnya Allah. Sebab tu dulu sebelum belajar sifat bakok ni, kidam dulu, supaya kita mudah nak faham. Dulu kita percaya dah, dulu kita berpegang dah, dulu jazam dah yang Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam, makna sedia kala. Takkan sekarang kita nak ubah kata Allah baru pula. Itulah jalan munasabahnya diletakkan sifat qidam dulu, lepas tu baru bakok. Padahal boleh je nak letak bakok dulu baru qidam, faham? Cuma ulama susun macam tu supaya kita mudah nak faham masalah yang akan datang. Bila faham masalah wujud, mudah nak faham masalah qidam. Bila faham masalah qidam, mudah nak faham masalah bakok. Dia dah hatu elok dah. Tak payah kita nak ubah-ubah. Ambil puak, kunyah telan je. Dan sabitlah, telan sungguh-sungguh, telan sampai dalam perut. Jangan telan sekat jalan ada, lepas tu ada rasa macam nak luah balik. Telan sungguh-sungguh, biar hadam jadi darah daging. Apa yang kita belajar ni. Maka sabitlah bakoknya kalau apabila kita dah menafikan, bila kita dah mengatakan baharu Allah Ta'ala tu mustahil, dengan sendiri sungguhlah Allah Ta'ala tu kekal. Kita tak boleh terima dua-dua. Kerana kekal dan baharu tu berlawanan. Mana boleh kata Allah tu baharu, Allah juga kekal. Allah Ta'ala baharu, Allah Ta'ala juga sedia. Mana boleh dua sifat berlawanan tu, tak boleh berhimpun. Dan apabila sabit bakoknya, bila dalam hati kita dah mengiktikadkan, menyungguhkan Allah Ta'ala tu mesti kekal, dengan sendiri mustahillah binasanya Allah. Apa arti binasa? Ada makna menerima binasa lah, menerima hilang, menerima musnah, makna boleh binasa. Allah Ta'ala
mustahil binasa. Maknanya tak boleh diterima pada akal selama-lamanya Allah Ta'ala tu binasa. Tak terima binasa. Sampai bila-bila? Sampai bila-bila. Sedia kala lagi Allah tak terima binasa, sentiasa tak terima binasa, selama-lamanya tak terima binasa. Itulah di akidah, di antara pegangan dan kepercayaan kita terhadap Allah, yang kita mengaku Dialah Tuhan, tak ada yang lain. Wallahu a'lam. Jadilah belajar bodoh-bodoh macam tu. Belajar sikit-sikit, belajar huduh-huduh. Mudah-mudahan Allah bagi kita manfaat. Mudah-mudahan Allah pandang usaha kita yang tak berapa nak bersungguh ni. Tujuan belajar ilmu tauhid ni, di antara kita katakan usaha dan ikhtiar nak menjaga akidah. Bila dah belajar, dah usaha, dah ikhtiar, fahamkan masalah akidah, tahu mana yang layak, yang tak layak dengan Allah, yang harus bagi Allah, barulah kita layak nak tadah tangan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Barulah layak nak minta, ya Allah, matikanlah aku dalam makna sebagai kematian yang baik, mati yang mulia, mati yang berkekalan iman. Barulah layak nak kata Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Barulah layak, ya Allah, kau hidupkanlah aku dengan iman, kau matikan aku juga dengan iman. Baru layak nak minta. Sebab dah usaha dan ikhtiar ni, usahanya tidak, ikhtiarnya tidak, tahu nak minta Tuhan jaga iman. Kita sendiri pun tak nak jaga. Kita sendiri pun tak nak jaga iman, lepas tu nak minta free-free Allah jaga iman kita. Allah bagi free iman, lahir dalam iman pun dah cukup mujur dah. Allah Ta'ala dah bagi iman free, lahir-lahir beriman dah. Padahal boleh ya Allah Ta'ala nak lahirkan saya tuan-tuan ni lahir daripada perut mak bapak Yahudi, boleh tak? Boleh je. Boleh je. Boleh je. Harus je Allah Ta'ala nak lahirkan saya, nak lahirkan tuan-tuan ni daripada perut-perut mak bapak tu. Contoh tu, orang kafir duduk payah berpuang. Boleh je. Nampak tak? Tapi dengan kemurahan Allah, dengan kehendak Allah, pilih kita lahir sebagai orang beriman, lahir daripada kalangan anak orang Islam. Mujur, alhamdulillah. Dah, bila dah mujur macam tu, jagalah lah. Tolonglah jaga, hargailah nikmat iman Islam, agama yang Allah Ta'ala dah bagi. Bukan dengan percuma ni. Ni percuma bukan maksud barang murah. Kadang-kadang orang bagi benda percuma sebab benda tu murah. Beli sabun dapat cawan, beli sabun dapat mangkuk. Orang dulu kan, ingat mak-mak kita dah, nak beli mangkuk tak ada duit. Beli Colgate dapat pinggan, dapat mangkuk. Seronok tapi free tu sebab barang murah. Ni dapat free bukan maksud murah. Allah Ta'ala bagi sesuatu yang tak ternilai harganya, tapi Allah bagi percuma je. Kalau tak sayang, tak tahulah. Dia kata aku tak heran. Oh, tak heran apa? Mangkuk tu pun kalau balik rumah tengok tak ada pun. Ni kat kotak ni ada gambar mangkuk ni, mana beli mangkuk? Benda murah macam tu pun kita kecoh dah, marah tuan kedai dah. Tak heran konon. Muka surat apa? Surat apa? Bang, kita sama 120 InsyaAllah bacalah 15 minit. Lepas ni ada jamuan apa? Lepas ni jamuan apa lepas ni? Sati? Capati? Kambing? 5 minit je kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lah, rohani dah dapat makan, jasmani pun nak juga lah. Lepas ni kan santapan jasmani pula. Rohani je jamu, tak boleh ke? Nanti jasmani dakwa kita tadi. Ataupun kita nak jamu jasmani je, tak nak jamu rohani pun kena dakwa kat besok. Jadi kena jamu dulu-dulu. Nanti dulu-dulu minta hak dia tadi kita. Baik, muka surat 120. Perenggan mana?
Kata bismillahirrahmanirrahim, berkatalah ataupun kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tatkala kamu akan Allah Taala, taat kamu akan Allah Taala dengan sebenar taatnya. Seperti mana Tok Imam baca atas mimbar tu, ittaqullaha haqqa tuqatih, makna takut oleh kamu akan Allah, akan takut yang sebenar-benar takut. Bukan buat takut. Bukan buat takut. Makna takut yang sebenar-benar takut, makna takut yang lahir dalam hati, takut yang lahir dengan sebab faham. Takwa tu sifat hati. Macam mana boleh timbul dalam hati seseorang hamba tu? Takut sangat-sangat, gerun sangat-sangat, risau sangat-sangat, bimbang sangat-sangat terhadap ancaman-ancaman daripada Allah, no? Sebab dia ada ilmu tentang Allah, sebab dia ada pengetahuan, sebab dia memahami, dia faham betul-betul yang kata Allah tu bagaimana kesempurnaannya, keadilannya, pentadbirannya. Kalau dia bagi nikmat macam mana, kalau dia mengazab pula bagaimana. Jadi apabila dia kenal Tuhan dengan ilmu, lahirlah dalam hatinya rasa risau, rasa gerun, rasa bimbang, rasa malu dan sebagainya terhadap Allah. Jadi takwa ni di antara sifat yang akan terbit di dalam hati orang yang mengetahui. Makna dia dengan sebab dia tahu, dengan sebab dia faham, itulah dia takut, dia gerun. Sebab kalau tak ada ilmu, kalau tak kenal, tak takut. Kalau tak kenal, taklah malu. Betul? Kalau tak kenal, tak adalah gerun. Tak kenal katanya tak cinta. Betul lah tu. Ni tak kenal, tak takut dengan Allah. Tak kenal pun tak boleh cinta dengan Allah. Orang yang cinta dengan Allah sebab dia kenal Allah lah. Tapi dalam cinta-cinta pun dia takut kepada Allah Ta'ala. Jadi takut yang sebenar-benar, takut yang sebenar-benar, ataupun taat yang sebenar-benar, taat yang sempurna. Kita ni taat juga tapi tak sempurna. Apa maksudnya? Kita taat ada tempat, kita tak nak taat. Allah Ta'ala suruh 10 perkara, kita pilih 3 je. Allah Ta'ala suruh buat 10, kita taat 3 je. Yang 7 lagi kita tak nak buat. Itulah taat kita tak sempurna lagi. Lepas tu Allah suruh tinggalkan 10, kita tinggalkan 3 je. 7 lagi kita tunggang hari-hari. Ataupun Allah Ta'ala suruh bersihkan zahir dan batin, kita bersihkan zahir sahaja, batinnya tidak. Makna taat kita tak sempurna. Allah Ta'ala suruh kita mentaati, maknanya membuat perkara yang Allah Ta'ala suruh pada zahir dan pada batin. Tiba-tiba kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh pada zahir sahaja, pada batin kita abaikan. Zahirnya kita sembahyang, tutup aurat, time puasa, tapi hatinya dengki, bersangka-sangka jahat, berdendam, takabur, riya, ujub. Maknanya kita ni taat zahir sahaja, batinnya tidak. Jadi tak sempurna taat kita. Jadi tak masuk lagi dalam apa yang Allah suruh tu. Ittaqullaha haqqa tuqatih tu. Tak masuk lagi. Bila tak masuk lagi, tak ada jaminan nak selamat. Tak ada jaminan nak selamat lah. Sebab taat kita ni belum sempurna lagi. Hei segala orang yang percaya, mana wahai orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat dan sebagainya tentang perkara gaib, hendaklah kamu takut akan Allah Ta'ala. Hendaklah kamu taat kamu akan Allah, akan taat. Mana taat sungguh-sungguh.
bukan taat yang bersangkut paut dengan orang panggil persekitaran. Kita ni pun taat pun tengok persekitaran juga. Bila depan orang kita taat, duduk seseorang buat maksiat. Yang orang nampak kita jaga, yang orang tak nampak kita tak peduli. Mana yang orang tak nampak? Ni dalam hati ni. Asalkan orang nampak aku semayang, okey lah tu. Biarlah orang tak nampak aku dengki pun. Sebab dengki sifat hati. Dengki sifat hati. Orang tak nampak kita dengki. Dengki boleh nampak? Tak nampak dengki sebab dengki sifat hati. Macam ikhlas lah. Ikhlas tak boleh tengok dengan mata. Merendah diri tak boleh nampak dengan mata. Sebab dia sifat hati. Tengok berserban, berjubah, berserempak, tapi hati sombong. Contoh. Jadi sifat hati Allah je yang tahu. Kemudian kata Mujahid, iaitu bahawa taat, maka jangan kamu berbuat maksiat. Jangan buat maksiat. Itu masuk dalam erti kata hendaklah kamu taat akan sebenar-benar taat, hendaklah kamu takut akan sebenar-benar takut. Makna jangan buat maksiat sama sekali. Jangan buat maksiat sama sekali. Makna berusaha, mengawal diri. Jangan buat maksiat sama sekali. Kalau terbuat, cepat-cepat minta ampun dengan Allah. Makna jangan sengaja buat. Jangan sengaja buat. Sebab hasutan, kempen-kempen mengajak buat maksiat memang ada dalam hati kita, betul? Sentiasa ada. Sentiasa ada, tak pernah berhenti pun kempen tu. Siapa yang kempen tu? Syaitan dan nafsu. Sentiasa di kempen kita buat benda maksiat. Sentiasa kempen. Maknanya berusahalah. Kita kena berusahalah. Makna jangan semata-mata patuh taat apa yang dikempenkan tu. Kena berlawan, kena berperang, bermujahadah. Makna berlawan dengan bisikan tu. Tak nak, tak mau. Cuba. Tiba-tiba terjatuh pula. Dalam tak nak terjatuh juga. Cepat-cepatlah bertaubat. Bila taubat, Allah ampun tak? Ampun. Dia mana pengampun kan? Dia tahu manusia ni memang buat dosa. Sebab itulah disiapkan taubat tu. Maknanya Allah Ta'ala tu nak kita ni bersih. Sebab itulah Allah syariatkan, perintahkan bertaubat tu, supaya sucikan balik, bersihkan balik. Allah nak sucikan kita balik dengan bertaubat. Sebab orang nak masuk syurga kena bersih. Nak masuk syurga kena bersih daripada dosa. Sama ada kita bersihkan sendiri atau Allah bersihkan kita. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bersihkan sendiri, dengan makna kita berusaha selalu, sentiasa, banyak bertaubat, tu kita bersihkan diri kita sendiri. Kalau kita mati, kita kata kotor pun kotor lah, biarlah. Tapi beriman, makna iman betul. Tapi kotor. Nanti nak masuk syurga macam mana? Biarlah nanti Tuhan yang cuci. Macam mana Tuhan cuci? Dalam neraka. Dalam neraka itulah cara Allah nak cuci dosa kita. Sebab tu bila dah bersih dosa-dosa, apabila seseorang hamba tu dibakar dalam neraka tu hidup-hidup, tak mati-mati, dengan azab yang tak terakal, bila dah sampai waktu yang Allah kehendak bersih dosanya, barulah layak nak masuk syurga. Layak masuk. Sebab kotor-kotor tak layak nak masuk. Mukmin pun mukmin lah, tapi mukmin kotor tak layak nak masuk syurga. Sebab tu Allah bersihkan dulu. Wal'iyadzubillah min dzalik. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada diazab di dalam api neraka tu. Sebab takkan tertanggung. Buktinya mana tak tertanggung? Kita kena gigit semut pun mengelitai dah kita. Kena gigit semut pun mengelitai dah. Tersepit kat pintu, menjerit dah kita. Kena cari panah melompat dah kita. Itulah buktinya kita takkan kuasa dengan azab neraka Allah Ta'ala tu. Yang kata tak kisah, tak heran dalam hati tu
Nafsu ni memang degil. Bila dia dah diciptakan oleh Allah, bila dia tanya siapa engkau, siapa aku, dia kata engkau aku. Tu jahat tak jahatnya nafsu tu. Degil tak degilnya. Sebab tu kadang sampai tahap kita punya jahat ni, ada aku heran. Ya ke tak heran? Ya ke tak heran? Ya ke tak heran? Macam letak pipi kita kat striker panas tu. Tengok heran ke tak heran? Heran. Dah tadi cakap tak heran, tak kisah. Tu nafsu tu nafsu. Nafsu ni dia tak kira. Dia jenis kepala dia degil. Dia kata ada aku heran dia. Ada aku kisah. Celah letak tengok. Sambil-sambil goreng ikan tu celup jari dengan ikan sekali tengok. Heran ke tak heran? Sambil-sambil setrika baju tu, setrika pipi sekejap. Nak tengok pindah tak pindah muka kita kat setrika. Heran pula sebab tu nafsu tadi tu. Nafsu ni lah yang paling jahat sekali. Setan kendian. Setan dia punya kawan dia, tapi yang paling jahat nafsu tu yang paling jahat sekali. Setan tu datang tolong nak bagi semangat lagi supaya jadi lagi jahat. Allah dah kita baca kitab macam ni, tengoklah diri kita sendiri. Tengoklah diri kita sendiri yang kadang-kadang duk hina orang lain, duk cela orang lain, duk kata orang lain jahat. Kita je lah yang baik, kita je lah yang soleh, kita je lah yang solehah, kita je lah yang taat kononnya. Padahal tak termasuk pun kita dalam tu, cuma perasan. Buktinya Allah suruh kita tak buat semua. Kita pilih-pilih. Yang Allah larang pun kita tak tinggal semua, kita pilih-pilih. Nak ngaku ke tak nak ngaku tu terpulang lah. Tak? Kita nak ngaku ataupun tak terpulang. Yang hakikatnya Allah tahu siapa kita. Kita tak nak ngaku jahat, Allah tahu kita jahat. Kita nak ngaku kita dah sempurna taat, Allah tahu yang kita belum sempurna. Nak ngaku ke tak nak ngaku? Baik ngaku. Kalau tak ngaku lagi Allah murka. Dahlah jahat tak ngaku pula dah. Kalau jahat ngaku adalah kurang sikit. Sebab tu Allah kasih pendosa-pendosa yang ngaku berdosa dengan Allah. Dia ngaku, dia rendah diri, dia sedar diri. Lepas tu dia minta ampun, Allah ampun dah. Tapi pesen kita ni dah lah dosa, tak nak ngaku. Buat apa nak taubat? Aku kan dosa pun. Taubat. Apa yang taubat ni orang buat maksiat? Aku tak ada buat maksiat. Nak taubat apa? Dah lah jahat tak nak ngaku pula kita. Tu buat Allah Ta'ala lagi benci dengan kita lagi. Bertambah-tambah benci lah Allah Ta'ala atas diri kita. Dah jahat tak nak ngaku. Biarlah biarlah masuk dalam golongan orang yang jahat tapi ngaku kesalahan. InsyaAllah akan dapat keampunan. Sebab tu kalau dalam mahkamah, ngaku salah tak? Jawab tak ngaku, siap. Dia kutip habis kan. Panjang cerita kan. Tapi kalau ngaku salah, denda RM25. Sejuk hati tu akhir. Dia orang kata, Ustaz, kalau kena saman baik masuk mahkamah. Ada pergi bicara. Tapi kena ngaku lah. Jangan lawan tu hakim tu. Silat ke penjara kan. Awak ngaku tak awak langgar traffic light? Sekian hari bulan, tempat sekian. Ngaku tuan. Baik. Denda RM50. Ada rayuan. Sungguh rayu lagi. Tu hakim kata awak tak nak rayu. Tu hakim tanya awak tak nak merayu ke? Punya baik. Tu bila kita ngaku bersalah, tak ngaku salah kau siap kau. Lagi berat hukuman ni sekarang. Itu mahkamah dunia. Allah Ta'ala lagi maha kasih sayang lagi. Dia tahu hamba dia macam mana perangai. Bukan mudah nak buat taat. Sebab itulah Allah Ta'ala siapkan keampunan dia bila-bila masa dia. Tapi apabila hamba tadi ikhlas mengaku kesalahannya, ikhlas nak minta ampun dengan Allah, pasti Allah ampun. Banyak mana yang berdosa dia Allah ampun.
Iaitu bahawa taat, maka jangan kamu berbuat maksiat. Apa maksud maksiat ni? Maksiat ni luarlah maknanya. Allah suruh semayang, kita tak nak semayang, maksiat. Allah suruh tutup aurat dengan sempurna, kita tak. Allah Ta'ala suruh kita tutup aurat dengan sempurna, kita tutup gitu-gitu je, tak sempurna. Namanya maksiat lah tu. Yang Allah larang, kita langgar, maksiat lah tu. Buat yang Allah larang, maksiat lah tu. Tak meninggalkan, mana benda yang Allah suruh tinggal, Allah suruh tinggal, kita buat, maksiat lah tu. Bukan maksiat ni semata-mata maknanya minum arak, berjudi, berzina, kaki perempuan. Tu juga maksiat. Allah suruh menuntut ilmu. Nabi kata menuntut ilmu itu fardu, wajib. Tiba-tiba kita tak nak belajar ilmu agama, kita duduk dalam maksiat itu selama mana kita tak nak pergi cari ilmu yang Allah wajibkan, selama tu kita duduk dalam maksiat. Walaupun kita bukan kaki perempuan, bukan kaki minum arak, bukan kaki berjudi, makna maksiat kita kategori lain. Tapi maksiat lah. Dia kata aku tak ada maksiat, tak ada main perempuan-perempuan ni. Aku tak semayang je. Aku tak semayang ya, ataupun aku tak pergi ngaji, maksiat lah tu tak mengaji. Macam tu. Dan bahawa kamu menyebut zikir akan dia, makna kena selalu mengingati Allah, selalu sebut Allah, selalu minta berlindung dengan Allah, selalu fikirkan tentang kesempurnaan Allah, selalu baca Quran contohnya. Maka jangan kamu lupa, jangan lupa, kena selalu mengingat Allah. Ni majlis ilmu ni majlis zikir lah. Kerana dengan hadirnya kita majlis ilmu, kita boleh mengingat Allah, boleh mengingat pesanan-pesanan Allah, boleh mengingat larangan-larangan Allah. Jadi majlis zikir masuk dalam majlis ilmu. Ataupun majlis ilmu masuk dalam arti kata zikir. Maka jangan kamu lupa dan bahawa kamu syukur. Lagi pula Allah suruh kita bersyukur. Apa arti bersyukur? Menggunakan apa-apa saja nikmat yang Allah bagi kepada perkara yang Allah redha. Menggunakan apa-apa saja nikmat yang Allah bagi kepada perkara taat. Itulah maksud syukur. Apa sajalah nikmat? Mata nikmat, aurat nikmat. Betul? Aurat nikmat tak? Aurat kita nikmat tak? Nikmat. Allah suruh tutup, betul? Bila orang tu tutup aurat ni, nama bersyukur dengan nikmat aurat. Tiba-tiba dia dedahnya. Bila dedah namanya tak bersyukur. Dedah aurat tak bersyukurlah dengan nikmat aurat yang Allah bagi. Masa nikmat. Jadi kena syukur nikmat mana? Kena gunakan masa itu kepada perkara taat. Bergerak diam nikmat, maka pastikan gerak kita tu membuat apa yang Allah suruh. Diam kita tu pun membuat apa yang Allah suruh. Barulah gerak diam dia tu dalam syukur. Maka jangan kamu kufur. Mana jangan kamu kufur nikmat, mana jangan salah guna nikmat. Allah bagi nikmat ni, Allah pinjamkan nikmat ni, tujuannya nak menolong kita beribadah. Tiba-tiba kita gunakan nikmat ni melawan Tuhan sendiri, melawan Tuhan balik. Contohnya kita bagi orang tu pinjam parang. Kita kata ambillah parang ni, kau tebah-tebah lah semak samun yang tak sepatutnya tu. Kita pun ambil parang, tebah tuan yang bagi je. Kita pinjam parang dia, kita tebah batang leher dia. Itulah gambaran jahatnya kita ni, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat. Allah bagi pinjam, kita ambil, lepas tu kita guna untuk lawan Tuhan balik.
Kalau orang buat kita macam tu, pandai kita marah pula. Aku bagi pinjam tak bersyukur, terima kasih pun tidak. Oh, duk lawan aku lagi pula. Aku dah bagi pinjam, aku dah tolong macam-macam. Aku bagi parang, suruh tebah lalang-lalang tu, dia tebahnya pula aku punya kebun. Marah kita kan. Pandai pula kita marah. Sedar tak kita pinjam barang Allah, lepas tu kita lawan Allah? Makna lagi jahat lagi kita pun. Kita tengok dosa tu, makna kita lawan Tuhan lah tu. Kita tengok benda maksiat tu, makna kita lawan Tuhan lah tu. Padahal Allah suruh bagi mata tengok benda yang baik-baik, yang halal-halal, yang halal-halal, tapi kita gunakan mata tengok benda haram sorok-sorok contoh. Makna kita lawan Tuhan lah. Tu yang kata kufur nikmat. Banyak dosa kita tak terkira punya banyaknya dosa kita. Tu dosa yang teringat tu, yang tak teringat punya banyak, sampai tak teringat dosa kita punya banyak. Kita dah hidup berapa lama? Ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20, ada yang 50, ada yang 70. Berapa banyak dah dosa yang kita dah buat dalam umur kita yang puluh tahun. Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik, belas kasihan atas kita. Sebab itulah duduk dalam syair tu, sekiranya kau tak ampunkan kami ni ya Allah, memanglah kami ni duduk dalam golongan yang rugi. Kami ni dah lah zalim. Zalim pada diri sendiri. Kalau kau tak ampunkan kami dengan rahmat kau ya Allah, kami rugilah. Sebab apa rugi? Dapat kecelakaan nanti di hari kiamat. Rugilah. Rugi dengan kehidupan atas dunia, rugi dengan nikmat hidup atas dunia. Kita tak boleh jadikan asbab hidup kita atas dunia ni mendapat kemenangan, kebahagiaan di hari kiamat. Rugi kita. Padahal peluang Allah dah bagi, modal Allah dah bagi. Rugi sebab kita tak dapat untung dengan perniagaan. Padahal Allah dah bagi modal. Allah dah bagi modal lah, pinjamkan modal. Tubuh badan ni modal lah. Masa tu modal lah. Semua-semua ni modal lah ni, modal perniagaan lah ni. Orang lain Allah bagi pinjam juga sama macam kita. Sama modal Allah Ta'ala bagi macam kita. Orang lain 24 jam, kita pun 24 jam juga modal. Tapi orang lain dia bijak, dia cerdik, dia tak leka, dia tak lupa dengan niat dia ataupun tujuan dengan modal tadi. Yang mana menyebabkan mereka itu mendapat keuntungan dengan perniagaan, hasil daripada pinjaman modal yang Allah bagi. Bahagia dia, kaya raya dia, mewah semewah-mewahnya mereka itu di hari kiamat. Tapi kita modal sama juga dapat, tapi kita serugi, muflis semuflis-muflisnya di hari kiamat. Sebab kita tak bijak menggunakan modal tadi itu. Jadi tak boleh nak menyalahkan Allah, tak boleh salahkan Allah. Sebab Allah bagi modal sama. Kena salahkan diri sendiri. Sebab itulah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kami zalim ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu Maha pengampun dosa-dosa besar. Astagfirullahaladzim. Kena usaha. Usaha. Yang ketiganya yakni melepaskan hati daripada dosa. Itu masuk dalam kata takwa. Sebab takwa itu datang daripada perkataan waqa yaqi wiqayatan di'ilal. Jadi takwa itu maksud memelihara. Makna apabila seseorang itu memelihara, memantau, menjaga hatinya daripada dihinggapi dosa, itulah masuk di dalam kata orang yang bertakwa. Dia jaga, dia pantau, dia tak bagi hinggap pun.
Ibaratnya kalau macam makanan tu tak ada tudung saji tu, tak ada tudung saji tu, kita duk pantau jangan bagi lalat singgah. Dekat-dekat kita halau, dekat-dekat kita halau. Kalau dia duduk je, cepat-cepat kita halau. Kita tak biar dia lama. Dalam halau-halau, dalam jaga-jaga dengan pantau-pantau tadi, ada 2-3 ekor hinggap. Kita halau cepat-cepat. Kita tak biar lama. Sebab kalau lama kan dia bertelur situ kan, berulat ni. Begitulah kelakuan orang yang bertak. Dia pantau hatinya. Sentiasa dia pantau. Sentiasa dia perhatikan hati dia tu. Sentiasa diperhatikan hati dia. Jangan ada penyakit-penyakit yang Allah benci hinggap kat hati dia. Kalau terhinggap, dalam dia jaga-jaga tadi hinggap juga, cepat-cepat dia halau. Maksud cepat-cepat dia bersihkan. Begitulah seterusnya. Itu sifat-sifat orang bertakwa lah tu. Bukan maksud orang bertakwa ni dia tak berdosa. Bukan maksud orang bertakwa ni dia tak jatuh dalam maksiat. Dia jatuh, tapi dia segera bertaubat. Nak kata tak jatuh dalam maksiat, mustahil. Yang tak jatuh dalam dosa maksiat ni para nabi, para rasul, malaikat. Kalau gitu tak ada peluang lah. Kalau kata maknanya bertakwa ni orang tak ada dosa langsung, tak ada peluang lah kita lah. Mana mungkin kita tak berdosa, pasti kita ada dosa. Samalah macam orang panggil orang wanita soleha ataupun isteri soleha. Isteri soleha bukan bermaksud isteri yang tak buat dosa. Dia berdosa pada suami dia, tapi segera meminta ampun, segera meminta maaf. Itu sifat-sifat ciri-ciri isteri soleha lah tu. Bukan isteri soleha dia tak buat silap. Dia buat silap, tapi dia cepat-cepat minta ampun. Minta maaf bah, tak sengaja bah. Ada betul azam tak ulang lagi dah. Tu akhlak wanita soleha, akhlak isteri soleha lah. Kalau jenis dah langkah kepala tok laki buat tak gerti, tu namanya anak isteri soleha. Dia tahu dia dah silap dah, tapi dia buat kerah, dia tak nak minta maaf dengan suami. Itu bukan ciri-ciri wanita soleha. Bukan ciri-ciri isteri yang soleha tu. Jadi kalau soleha, maknanya dia terjatuh juga. Manusia terjatuh juga dalam maksiat terhadap suami dia, tapi dia cepat-cepat minta ampun dengan suami, minta maaf tak sengaja ataupun lain kali tak ulang dah. Wanita soleha tu bukan dia tak buat dosa, dia buat tapi minta maaf. Hamba yang bertakwa pun gitu. Bukan maksud dia tak terjatuh dalam dosa, dia terjatuh dalam dosa tapi dia tak simpan lama dosa. Cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah. Tapi kita tak masuk juga dalam kata orang takwa tu. Sebab kita jenis berdosa, kita simpan dulu, peram dulu 2-3 tahun. Baru nak bertaubat. Pun payah tak nak taubat. Tahu dah dosa, tapi nak beristighfar, nak mengaku berdosa, nak minta ampun, syaitan kata nanti dulu, biarlah dulu, kan ada apa sangat pun. Tu kita. Jadi tak ada pun sifat takwa kan kita ni. Tak ada. Kalau takwa, terjatuh dalam dosa, cepat-cepat dia menyesali, cepat-cepat dia minta ampun dengan Allah. Ibarat macam tadi, bila lalat hinggap, cepat-cepat dia halau. Dia tak biarkan sampai bertelur bergulat. Kita biar sampai bertelur bergulat. Penyakit hati simpan dalam hati, jatuh hasad, dengki, ujuk riak, kita pelihara, biarkan dia subur dalam hati. Bukan main subur lagi penyakit dalam hati kita. Melepaskan hati daripada dosa, itu tanda-tanda sifat-sifat orang bertakwa. Dan inilah, iaitu hakikat pada takwa. Inilah termasuk dalam hakikat, maksudnya sebenar-benar takut kepada Allah Ta'ala tadi. Bukan ucapan sekadar di lidah sahaja, bahkan dia buktikan dengan ibadatnya, dia buktikan dengan amalannya. Tiadakah engkau lihat bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, adakah kau tak tengok, tak dengar, tak reti dengan firman Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa, kata Allah Ta'ala,
taat akan Allah, taat sungguh-sungguh tadi tu, sebenar-benar taat tadi, zahir batin, dan akan Rasulnya, dan takut akan Allah, dan takut akan Dia, maka mereka itulah orang yang mendapat, orang yang dapat kemenangan. Orang ini pasti dapat kemenangan di sisi Allah, kemenangan yang hakiki nanti di hari kiamat. Orang yang berat timbangan amalnya, bila ditimbang dengan mizan di hari kiamat besok, itulah hakikat orang yang sebenar-benar meraih kejayaan, kemenangan yang hakiki. Tapi bila ditimbang amalan, penimbang dosa lebih berat daripada timbangan amal yang soleh, orang ni adalah orang yang gagal dunia dan akhirat. Maka berusahalah memberatkan timbangan amal yang baik, dengan makna berusaha menuntut ilmu, mengikhlaskan hati, berusaha menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah, berusaha menghiaskan hati daripada sifat-sifat mahmudah, dengan minta pertolongan daripada Allah Ta'ala, buat amal kebajikan dengan hati yang ikhlas, mengikut syarat dan rukun, perbanyakkan amal. Itulah orang yang akan berbahagia nanti, insya-Allah. Ni tuan-tuan datang ngaji ni usaha nak memberatkan timbangan kebajikan lah ni. Tapi kalau niat kita betul, kalau niat kita tak betul, tak jadilah dia jadi dosa. Walaupun zahir nampak mengajar. Bila niat kita jahat, dia jadi jahat. Walaupun orang kata lalu-lalu sini, bagus, puak-puak duduk mengaji. Orang waktu ni tengok TV, bersungguhnya lah orang kat surau tu mengaji katanya. Rupa-rupanya pada Allah sebaliknya. Sebaliknya, pada Allah sebaliknya. Dapat celaan pula sebab niat kita jahat. Datang mengaji, datang mengajar, niat jahat. Mana niat jahat? Nak orang puji, niat jahat lah tu. Nak orang kata kita rajin, nak kata orang kata kita soleh, itu niat jahat lah tu. Maka dapatlah jahat di sisi Allah, walaupun pada zahir nampak baik. Maka disebut akan taat dan khasyah, kemudian disebut akan taqwa. Wallahu a'lam. Apabila pukul 11 dah. Lebih setengah jam, minta maaf lah tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Dah terlebih setengah jam. Minggu depan kita potong setengah jam. Minggu depan baca sebuti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa ata. Mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ilmu, dengan keberkahan tuan pengarang kita, dengan keberkahan jamaah, dengan keberkahan keikhlasan hati tuan-tuan puan-puan yang hadir, dengan keberkahan doa-doa mak bapak kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan segala doa-doa kita, hajat-hajat kita, impian-impian kita yang tersurat, yang tersirat, yang diketahui oleh Allah yang baik-baik. Moga-moga dipermudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua, anak bini kita, kawan-kawan kita, sahabat andai kita, jiran-jiran kita, yang dipermudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan senantiasa kita semua yang tak terkecuali mendapat bimbingan daripada Allah, dan semata-mata dengan belas ihsan, belas kasih sayang Allah Ta'ala atas diri kita. Dan Allah Ta'ala pandang kita, pandang dengan pandangan belas kasihan ni. Allahumma amin. Siapalah kita kalau Allah tak nak tuntun kita ke jalan yang baik, tentulah kita rugi selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita dan keturunan kita sampai dah kiamat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina ma ahli al-qudri wa unsa wa dhakar. Allahumma khallisna mimma ana fihi khalasan jamila, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.